Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung perbincangan hadis yang ke-13 bagi hadis subjek hadis tingkatan 4. Hadis yang ke-13 tajuknya min alamatil imani. Sebahagian daripada tanda-tanda keimanan. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. Diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Di sini ditulis radhiyallahu anhuma sebab Nu'man sahabat, Bashir pun sahabat juga. Maka sebab tu kita sebut radhiyallahu anhuma, merujuk kepada dua orang. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilihat ataupun kamu melihat, tara maksud kamu, dalam dia ada dhamir anta, dhamir mustatir wujuban, taqdiruhu anta. Kamu melihat orang-orang yang beriman fi tarahumihim, dalam kasih sayangnya mereka, saling mencintainya mereka dan saling belas kasihan sesama mereka, kamathalil jasadi, seperti satu jasad, idza ishtaka udwan, apabila mengadu sakit oleh satu anggota, tada'alahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma, akan menuntutlah sakit tersebut, tada'a menuntut ataupun turut merasa sakit. Tada'a tu terjemah dia menuntut, ataupun kita boleh terjemah turut merasa sakit oleh semua jasadnya ataupun oleh semua anggotanya, bis-sahari wal humma, dengan berjaga malam. As-sahar berjaga malam, wal humma demam. Okey, ishtaka mengadu, udwan anggota, tada'a menuntut ataupun merasa sakit. Okey, tarahumihim wa tawadduhim tu saling kasih. Dia ada saling sebab dia wazan tafa'ala yatafa'alu. So bila wazan tafa'ala ataupun fa'ala, wazan fa'ala atau tafa'ala, kita akan terjemah dia saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling belas kasihan sesama mereka. Okey, itu terjemahan hadis ni, nanti boleh tengok terjemahannya secara terperinci kemudian. Okey, ada terjemahan yang lebih sedap. Okey, so perbincangan kita tadi muka surat 98. Seterusnya kita sambung muka surat yang ke-99 berkenaan dengan at-ta'rif bi rawil hadis. Pengenalan ataupun biodata perawi hadis. Siapa perawi hadis ni? An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir bin Sa'd bin Tha'labah al-Ansari. Cara baca dia. An-Nu'man bin Bashir bin Sa'd bin Tha'labah al-Ansari. Cara baca dia. Yang lepas bin akan jadi mudhafun ilaih. Yang lepas bin akan jadi mudhafun ilaih. Okey, Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah. Tha'labah mamnu' min as-sarf. Bin ibni Tha'labata. Ibni Tha'labata. So ta tu dibaca dengan fathah lah sebab dia mudhafun ilaih, majrur dengan fathah. Al-Ansariyu, kita baca riyu lah sebab dia sifat kepada Nu'man. Nu'man ni adalah orang Ansar. Kita ada muhajir, ada orang Ansar. Beliau orang Ansar, iaitu orang Madinah lah. Abu Abdillah Al-Khazraji. Ini kunyah dia. Kunyah dia Abu Abdillah. Orang Arab macam tu lah. Dia ada laqab, dia ada nama, dia ada kunyah. Yang ada Abu Ummu tu kunyah nama dia. Jenis nama kunyah. Okey, Abu Abdillah Al-Khazraji. Beliau adalah orang Khazraj. Khazraj ni, dia Aus dan Khazraj, kabilah yang ada di Madinah. Salah satu kabilah yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj. Kalau di Mekah, Quraisy lah. Quraisy orang Mekah. Lahu wa li abawaihi suhbatun. Baginya dan kedua ibu bapanya ada suhbah. Maksudnya mereka, beliau dan juga mak ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li Himsa li Yazid bin Muawiyah. Yazid pun mamnu' min as-sarf. Walaupun lam tu huruf jar, kita baca dal tu bagi atas. Yazida. Sebab dia isim yang mamnu' min as-sarf. Yazid bin, tapi ibni tu kena baca bawah lah. Sebab dia sifat kepada Yazid.
ibni tu kita boleh buat sifat, kita boleh buat badal, kita boleh buat ataf bayan, i'rab dia. Tapi yang penting dia tabi' kepada Yazid. Yazid majrur, walaupun dia bagi atas, Yazida mansub, dia majrur, tapi majrur dengan fathah. Tapi yang penting, yang pasti dia majrur. Maka oleh kerana dia majrur, maka ibni itu pun kena baca majrur. Li Yazid bani Muawiyah. Muawiyah pun sebab dia ada ta marbutah, nama orang, alam, kemudian ada ta marbutah belakang dia, maka dia akan jadi mamnu' min as-sarf. Maka dia majrur, dia ini mudhaf ilaih. Muawiyah, perkataan yang selepas ibni dia akan jadi mudhaf ilaih, tapi mudhaf ilaih dia majrur dengan fathah sebab dia mamnu' min as-sarf. Waliya himsa, himsa pun mamnu' min as-sarf. Sebab tu bukan himsan, himsa. Liyazid bin Muawiyah. Beliau menjadi gubernur, ataupun menjadi ketua lah, menjadi gubernur di Himsa. Himsa ni satu tempat di Syria lah, satu kawasan tempat, boleh tengok dalam peta. Himsa ni adalah satu tempat di Syria, di Dimashq, Syria. Sekarang dulu Syam lah panggil, panggil Syam. Syria, Jordan, ada 4 buah negara tu, dulu dipanggil Syam. Sekarang ni dah dipecah-pecahkan, Syria, Lebanon, apa lagi Jordan, tu semua dulu Syam nama dia. Okey, Himsa ni salah satu tempat yang ada dalam Syria ataupun dalam Syam. Beliau jadi gubernur di Hims bagi untuk Yazid bin Muawiyah. Masa tu Yazid bin Muawiyah, zaman Yazid bin Muawiyah, maka beliau telah dilantik zaman khilafah Yazid bin Muawiyah. Nu'man bin Bashir ni muda, satu orang yang muda. Nanti kita tengok bawah tu berapa umur beliau. Jadi oleh kerana tu beliau masa zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah, beliau dilantik sekali lagi. Dilantik bukan sekali lagi, maksudnya sebelum tu beliau pernah jadi gubernur di tempat-tempat lain, tapi masa zaman Yazid bin Muawiyah beliau dilantik sekali lagi menjadi gubernur di Hims. Thumma waliya imra'at al-Kufah. Kemudian lepas tu beliau jadi lagi gubernur waliya. Waliya tu maksudnya menjadi gubernur, dilantik menjadi gubernur di pemerintahan Kufah. Wa huwa awwalu mauludin lil ansari ba'da al-hijrati. Dan beliau adalah bayi yang mula-mula sekali milik orang Ansar selepas hijrah. Maksud bila lepas hijrah, Rasulullah dan juga sahabat-sahabat mereka hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kemudian bila sampai di Madinah, maka orang Ansar sambut orang Madinah, ataupun orang Ansar sambut orang Muhajirin tadi. Maka Nu'man bin Bashir lahir. Bashir satu orang sahabat, kemudian lahirlah Nu'man, yang mana beliau antara bayi yang mula-mula lah sekali yang dilahirkan selepas hijrah. Nanti Ustazah boleh tengok dia punya biodata dia, berapa umur beliau masa Rasulullah wafat. Tak silap 8 tahun umur beliau masa Rasulullah wafat. Maksud kecil lagi beliau masa tu. Okey, baginya lahu 124 hadisan. Baginya ada 124 hadis. Maksudnya 124 hadis yang beliau riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fasihan waliyal Kufata wa Dimashq. Beliau satu orang fasih, beliau juga jadi gubernur pada Kufah. Beliau jadi gubernur di Dimashq. Dimashq dekat Syria jugalah. Thumma qutila bi Himsa. Kemudian beliau terbunuh di Hims pada tahun 65 Hijrah. Umur beliau 64 tahun. Asya arba'in wa sittina sanatan. Okey, habis kita biodata. Okey, seterusnya perbincangan berikutnya berkenaan dengan ma'anil mufradat. Muka surat 99, ma'anil mufradat. Tarahumihim, apa maksudnya? Tarahumihim, tarahum daripada perkataan rahmah, rahima yarhamu. Kemudian ditukar, ditambah imbuhan jadi tarahama yatarahamu. Macam qatala lah, qatala, kemudian tambah wazan, tambah dia punya imbuhan, taqatala. Tafa'ul, bab tafa'ul. Minar rahmah, daripada perkataan rahmah. Biasa gitulah kalau nak terang satu perkataan, dia nak beritahu perkataan tu daripada perkataan apa, maka dia akan ambil masdar pada perkataan tersebut. Rahimah, masdar adalah rahmah. Okey. Wal muradu bi an yarhama ba'dhum ba'dan bi ikhwatil islami la bi sababi syai'in akhar. Yang dimaksudkan dengannya adalah bahawasanya bi an yarhama, bahawasanya mengasihi sebahagian mereka akan sebahagian lain, bi ikhwatil islam, dengan saudara, dengan sebab hubungan persaudaraan Islam. La bi sababi syai'in akhar, bukan sebab lain, bukan sebab harta dan sebagainya, bukan. La bi sababi syai'in akhara. Dia sifat kepada syai'in, tapi dia
dibaca dengan bahagian atas. Tak boleh bisyai'in la bisababi syai'in akharin, tak boleh. Akhar tu mamnu' min as-sarf, dia tak boleh ada tanwin, maka dia mudhafun ilaih dia majrur dia dengan fathah, bisyai'in akhara. Okey, seterusnya wa tawaddihim. Tawaddun, tawadda, ya tawadda, daripada perkataan mawaddah. Ni sulasi mujarrad ni lah. Tawadda ni dia punya mazid dia, sulasi mazid, tambah imbuhan. Mazid tu maksud tambah imbuhan. Sulasi perkataan asal dia ada 3 huruf tapi ditambah imbuhan jadi tafa'ala yatafa'alu. Wal muradu tawasuluhum, tawasuluhum al-jalibul mahabbah kaz tazawuri wat tahari. Yang dimaksudkannya ialah tawasuluhum, wasil, hubungan, saling ada hubungan di antara mereka. Saling ada hubungan. Tawasul boleh terjemah saling ada hubungan di antara mereka. Al-jalib, yang menarik mahabbah. Al-jalibu al-mahabbata. Mahabbata bacanya maf'ul kepada jalib, yang menarik kasih sayang. Katazawuri, macam contoh apa? Tawadduhim ni contoh dia tazawuri, saling ziarah menziarahi. Kalau kita ziarah je, tapi kalau tazawur, tazawara, tazawaru, dia akan jadi saling. Wazan fa'ala ataupun tafa'ala dia akan terjemah mutawa'ah, maksudnya saling. Dia perkataan saling tu kena tambah depan. Bukan kebanyakan macam itulah, tapi taklah semua tempat. Katazawuri, saling ziarah menziarahi. Wat tahadi, saling bagi hadiah. Tahadi, saling bagi hadiah. Okey, poin yang berikutnya wa ta'atufihim min al-'athfi, daripada perkataan 'athfi, belas kasihan dan sebagainya lah. Maksud dia ta'atuf ni lebih kepada belas kasihan. Wa yuradu bihi i'anatu ba'dihim ba'dha. Yang dimaksudkan dengannya ialah membantu sebahagian mereka akan sebahagian lain. Maksudnya belas kasihan, tengok orang tu susah tolong dia. Lepas tu kita terjemah belas kasihan. Tada'alahu sa'iru jasadihi, ay da'a baqiyatul a'dha'i ba'dan. Da'a baqiyatul a'dha'i ba'dan ila al-musyarakati fil alami. Da'a menyeru, memanggil, mengajak baki anggota yang lain. Baqiyatul a'dha' tu anggota yang lain lah, ataupun baki anggota. Kita pelik lah terjemah baki anggota. Saling mengajak ataupun mengajaklah anggota yang lain akan anggota yang lain, mana ba'dhan tak terjemah, ataupun kita terjemah mengajaklah baki anggota akan sebahagian lain, sebahagian anggota yang lain, ilal musyarakati, kepada bersama-sama, musyarakah bersama-sama dalam sakit. Jadi tada'alahu sa'iru jasadihi, menyerulah baginya, memanggillah baginya, menuntutlah baginya semua jasadnya dari segi sakit. Maksudnya apa? Bila tangan sakit, terseliuh tangan contohnya, maka apa yang berlaku? Badan-badan dia pun silap-silap jadi demam, badan dia pun rasa sakit juga. Yang lain-lain, anggota lain pun turut akan merasa kesakitan. Okey, bis sahari, as-sahar, bukan as-sahar. Sahar tu sahur, as-sahar dengan huruf ha, ay al-araqi wa adamin naumi. Al-araq maksudnya berjaga malam, adamin naumi tidak tidur. Sahar maksud berjaga malam, tak tidur. Jadi orang yang waktu malam, orang yang tahajud tak berjaga malam ni kita panggil sahar. Li'anna al-alam yamna'un nauma, li'anna al-alama yamna'un nauma, kerana bosan sakit ni menghalang seseorang tu daripada tidur, menghalang akan tidur. Yamna'u, menghalang. Wal humma hiya al-hararatul murtafi'atul lati tadurrul badan. Humma, panas, dia adalah panas yang tinggi yang memudaratkan badan. Dia biasa suhu badan manusia biasa 36.5 gitulah. Kalau 37 tu kita kata demam lah orang tu. Sebab tu bila kita letak tangan depan mulut kita hembus, kita akan rasa panas. Cuba buat, kita letak tangan depan, kita hembus, kita rasa panas. Sebab apa? Tu suhu badan kita 36 darjah Celsius. Jadi kalau orang tu scan kat dahi tiba-tiba 35, pelik lah tu. Okay, dahi ke apa kat dahi dia. Sepatutnya 36 darjah. Okey, al-mabahithul arabiyyah. Poin yang berikutnya, al-mabahithul arabiyyah. Tawaddihim, asluhu bidalaini. Asal dia ada dua dal. Sebab dia wadda. Dia wadda, perkataan asal dia. Maksudnya buang semua imbuhan-imbuhan. Him tu dhamir. Dia kalau bahasa Melayu, dhamir ni kita letak jauh lah, maksud mereka. Kasih sayang mereka. Maksud satu perkataan lain, kita tekan space, satu baru letak perkataan mereka. Kalau bahasa Arab tak. Jadi dhamir macam ni dia duduk impit rapat.
Kadang-kadang kalau orang tak biasa dia akan nampak macam dia satu perkataan, tapi tak, dia lain perkataan. Him tu satu perkataan lain, mereka terjemah dia. Okey, tawaddi asal dia perkataan wadda. Wadda yawaddu. Wadda yawaddu. So dia dalam kategori kita ada fi'il sahih, jalasa fi'il sahih. Jalasa. So perkataan dia ada 3. Jalasa, jim lam sin. Thulathi mujarrad nama dia. Thulathi yang tak ada apa-apa imbuhan. Kemudian kita boleh tambah imbuhan. Panggil jalasa. Jalasa tambah alif. Jim alif lam sin. Maka ini kita panggil thulathi mazid. Thulathi mazid. Thulathi kata asalnya ada 3 tapi ditambah. Tambah apa? Imbuhan. Tambah alif. Jalasa. Itu untuk fa'il sahih. Fa'il sahih. Kemudian kita ada fa'il mudha'af nama dia. Kita ada fa'il mu'tal. Sebelum ni kita dah bincang berkaitan fa'il mu'tal. Kita ada fa'il lafif. Fa'il kata kerja. Fa'il masuk kata kerja. Kita tak cerita kursi, meja, kursiyun, maktabun, kitabun. Kita tak cerita yang tu. Yang tu kata nama, isim, kata nama. Kita cerita ni berkenaan dengan perbuatan fa'il. So perbuatan ni kita ada berjenis-jenis dia lah. Satu sahih. Sahih maksudnya fa'il lam dia huruf sahih. Kemudian ada yang ada mu'tal. Walaja contohnya mu'tal, huruf mula-mula dia huruf mu'tal, waw. Kemudian ada lafif yang kita bincang sebelum ni. Kemudian ada yang dipanggil mudha'af ni maksudnya dia punya perkataan, kata dasar dia kita nampak macam ada 2 dia. Contohnya madda, wadda. Ni wadda, tawaddim asal dia wadda yawaddu. So 2 dia mudha'af. Jadi asluhu bidalain, asal dia wadda. Kalau wadda sebenarnya asal dia wadada. So ini kena tulis dekat whiteboard, tulis asal dia wadada, waw dengan dal, 2 dal, wadada. Udghimatil ula fi tsaniyah, diidghamkan akan yang pertama, dal yang pertama ke dalam yang kedua. Orang Arab tak akan sebut wadada gitu. Wadada yaudidu, tak. Yaudadu, wadda yawaddu maksud yaudadu. Yaudadu, mudhari' dia yaudadu. Tak ada orang Arab sebut macam tu. Bila huruf sama mereka akan idghamkan yang pertama ke dalam yang kedua. Wadada jadi wadda. Mula-mula dia sukunkan huruf yang pertama, dal yang pertama tu. Kemudian lepas tu baru dia dimasukkan dan ke dalam dal, dan kemudian dia letak tanda sabdu, tanda tasydid lah. Jadi udghimatil ula fi tsaniyah. Okey, diidghamkan yang pertama ke dalam yang kedua, jadilah wadda. Kemudian bila tambah imbuhan pada dia, tafa'ala, tawadda, yatawadda, dia akan jadi macam itulah. Dia akan jadi tawadda, yatawadda. Asal dia tawadada, yatawadadu. Okey, jadi asalnya tawadada, yatawadadu. Tapi bila dah buang jadi dal jadi satu, jadi tawadda, tambah pula ta depan, tambah pula alif jelah tu. Jadi tawadda dia jadi kena panjang lah sebab ada alif, kemudian lepas tu ada tasydid. Dal yang bertasydid kan. So jadi terpaksalah dia akan jadi tawadda, yatawaddu. Jadi masdar dia apa? Tawadud. Tawadudin. Tawadda, yatawaddu, tawadudan. Tapi masdar, bila dalam keadaan masdar, dia akan datang balik dal tu. Tawaddan. Tawaddan. Wattawadudi. Wattawadud. Wattawadudu tafa'ul minal mawaddati. Dia adalah wazan tafa'ul. Tafa'ul maksudnya dia nak cerita wazan tafa'ul. Jangan terjemah pula tafa'ul tu. Tak faham tu. Tafa'ul wattawadudi daripada perkataan wazan tafa'ul minal mawaddah. Daripada perkataan mawaddah bisilati kullim minhumul akhar. Dengan menghubungkan, dengan hubungan setiap daripada mereka akan yang lain. Ni wallahu a'lam apa maksud dia. Saya pun tak tahu apa maksud dia. Nak cakap apa? Mungkin ada tertinggal perkataan ke apa. Wallahu a'lam kat sini. Nanti asatizah bolehlah cari. Apa maksud tafa'ul minal mawaddah tu okey. Bisilati kullim minhum al-akhar tu tak tahu apa benda nak cerita. Terjemah dia dengan menghubungkan ataupun silah hubungan setiap daripada mereka akan yang lain. Al-akhara. Al-akhara ke dua tak pasti. Okey. Habis kita muka surat 99. Kemudian seterusnya kita masuk muka surat yang ke 100. Poin yang berikutnya berkenaan dengan kamathalil jasadi. Dalam mabahithul arabiyah lagi. Kamathalil jasadi seperti perumpamaan jasad. Mathal, baca mathal, bukan mithlun. Mithlun, misal, contoh. Mathal, perumpamaan. Seperti umpama jasad. Kalau kita terjemah ni, umpama jasad. Okey, sini nama dia tashbih tamthili. Tashbih
tamthili. Dia ada tashbih mufrad. Kalau Zaidun kal asadi fi syuja'ati. Zaidun kal asadi fi syuja'ati. Dalam tashbih kan kita ada musyabbah, musyabbah bih, adatut tashbih, kemudian wajah syabah. 3 benda musyabbah, kemudian musyabbah bih, kemudian adatut tashbih, kita ada wajah syabah. Jadi Zaidun kal asadi fi syuja'ati. Fi syuja'ah dia punya wajah syabah dia. Zaid macam singa. Ka tu adatut tashbih dia. Kal asadi, al asad tu benda yang ditashbihkan dengannya, iaitu musyabbah bih. Zaid tu musyabbah. So wajah syabah dia sama tu dari segi apa? Fi syuja'ah, dari segi keberani dia. Okey, tu kalau mufrad, tashbih yang mufrad. Maksud satu-satu. Zaid macam singa. Tapi yang ni dia tashbih, dia panggil tashbih yang tashbih perumpamaan. Tashbih dalam bentuk ayat lah, ayat. Dia bukan satu-satu. Maka nama dia dalam pembahagian tashbih dia panggil tashbih tamthili. Apa dia tashbih tamthili? Wa huwa tashbihu hay'atin bi hay'atin. Tashbih bentuk keadaan dengan satu keadaan yang lain. Macam mana rupa dia? Haitsu, ni penerangan dia. Sekira-kira. Haitsu dia terjemah dia sekira-kira, ataupun dia tak terang lah. Hay'ah bi hay'ah tu macam mana? Syubbihatil hay'atul hasilatu min tarabuti afradil mu'minina bihay'atil jasadi wa a'dha'ihi. Ditashbihkan, diserupakan keadaan yang terhasil daripada ikatan individu-individu orang yang beriman dengan keadaan jasad dan anggota-anggotanya. Jadi kita tashbihkan keadaan ikatan ataupun pertalian di antara orang beriman, kita tashbihkan dengan apa? Bihayatin tu ta'alluq dengan syubbihat tu. Dia nak faham, nak mudah faham, kita bihayatin, kita ambil balik syubbihat bihayatil jasadi. Ditashbihkan dengan apa? Ditashbihkan dengan badan kita dan anggota-anggota kita. Okey, wartibati kulli udwin bil akhar, dan terkaitnya setiap anggota dengan yang lain, dengan anggota yang lain. Bil akhar maksud bi udwin akhar, dengan anggota yang lain. Okey, jadi sebagaimana setiap individu, setiap afradul mukminin, mereka ada kaitan, ada hubungan sesama mereka, sama macam jasad ataupun tubuh badan kita, yang mana setiap anggota ada hubungan sesama anggota yang lain. Dari segi apa? Bijami'i. Ni jami' dia. Kalau kita tashbih, biasa kita akan buat perkataan ni, letak perkataan ni, bijami'i. Dalam bab qiyas pun sama juga. Kalau dalam bab fiqh kita bincang pasal qiyas, mesti kita akan guna perkataan bijami'i. Ulama akan guna perkataan bijami'. Jami' ni maksudnya nak beritahu benda ni sama dengan ni ke dekat mana, part mana, wajah syabah dia apa. Ni nak cerita wajah syabah dia. Bijami'i musyaarakatil majmu'i lil fardi. Tu. Dia punya wajah syabah dia. Dengan jami' perhimpunan dia, maksudnya samanya antara dua benda tu. Jami' kita nak terjemah pun susah. Dengan menghimpunkan. Musyarakah, berkongsi, bersekutu, sama. Al-majmu' lil fardi, masyarakat bagi setiap individu, wa ta'athuri kullin bil akhar, dan terkesan setiap satu dengan yang lain. Terkesan setiap satu dengan yang lain. Okey, sebagaimana jasad ataupun anggota kita akan terkesan dengan satu anggota yang sakit, maka begitulah juga afradul mukmin sepatutnya akan terkesan dengan adanya orang beriman yang lain yang sakit juga. Macam tu musyarakah tu maksud sama, berkongsi, berkongsi. Al-majmu' lil fardi wa ta'athuri kullin bil akhar. Wal gharadu min hadha tashbih, dan tujuan daripada tashbih ini ialah wat tanbihu ala azmi natijati tarahum, ala azmi natijati tarahumi wat tawaddi wat ta'atufi wal hathu ala al-ittihadi wat ta'alufi. Dan tujuan daripada tashbih ni ialah untuk memberi tanbih, memberi peringatan di atas besarnya hasil tarahum, hasil azmi besar, natijah hasil thamarah lah kita kata, hasil daripada tarahum, kasih sayang, tawadi, belas cinta mencintai, ta'atuf, belas kasihan, wal hathu ala al-ittihad, wal hathu ala al-ittihadi wat ta'alufi, dan galakan supaya kita bersatu dan ta'aluf, bersatu jugalah terjemah. Okey, habis cerita berkenaan kamathalil jasadi. Nak cerita berkenaan tashbih lah. Tashbih ni maksudnya kita nak serupakan benda ni dengan benda ni. Satu, kita tashbih
Satu-satu. Zaid macam singa. Ini satu lagi kita tashbih dalam cerita. Cerita. Sebagaimana ni kita cerita yang ni, padahal benda yang kita nak tashbih pun dalam bentuk cerita juga. Dalam bentuk keadaan. Okey. Kemudian poin yang terakhir sekali, idza ishtaka udwan. Okey, fa'il kepada ishtaka ni apa? Fa'ilu ishtaka ya'udu 'ala syakhsil mafhumi minal jasadil mutaqaddim. Fa'il ishtaka, fa'il bagi ishtaka. Siapa fa'il ishtaka ni? Ya'udu kembali kepada asy-syakhs. Al-mafhum syakhs, biasa fa'il disebut sebelum, tapi yang ni tak ada pun perkataan ataupun apa-apa yang boleh jadi fa'il. Jadi macam mana kita nak buat fa'il? Maka kita kata fa'ilnya ialah ya'udu 'ala syakhsi, kembali kepada syakhs ataupun syakhs untuk orang lah. Orang yang difahami. Mana syakhs tu kita ambil daripada mana? Tak ada pun sebelum hadis yang sebelum perkataan idza ishtaka udwan tu tak ada pun perkataan syakhs. Dia al-mafhum minal jasadil mutaqaddim. Yang tu kita ambil ataupun difahami daripada perkataan al-jasad yang terdahulu. Yang awal-awal tu kan di awal hadis sebut kamathalil jasadi idza ishtaka udwan, macam tu kan. So daripada jasad tu maka kita boleh ambil, kita boleh faham bahawasanya ada perkataan syakhs lah. Jadi fa'il kepada ishtaka tu adalah asy-syakhsu. Walaupun tak ada sebelum tu, tapi kita faham bahawasanya yang dimaksudkan dengan ishtaka situ adalah asy-syakhsu, iaitu orang lah, seseorang. Jadi kita terjemah macam mana? Apabila mengadulah oleh seseorang. Mengadulah oleh seseorang. Ataupun kita letak seseorang tu depan pada ishtaka. Apabila seorang tu mengadu. Jadi perumpamaan beriman ni sama macam perumpamaan jasad kita, anggota kita. Apabila seorang tu mengadu akan anggota, udwan tu sini tak sebut berkenaan dengan dia punya i'rab dia. Udwan ni kemungkinan i'rab dia tambis kot. Sebab ishtaka ni dia fi'il lazim, dia boleh jadi muta'addi, tapi terjemahan dia lain, dia bukan mengadu ni fi'il lazim. Mengadu ni fi'il lazim. So udwan tu nak jadi maf'ulun bih kepada ishtaka macam tak boleh. So udwan tu mungkin kita boleh i'rabkan dia sebagai tamyiz. Apabila seseorang itu mengadu, seorang tu maksudnya anggota lah. Dari segi anggota dia, bukan orang tu yang mengadu. Anggota dia mengadu sakit. Jadi wat taqdiru, takdir dia macam mana? Kamathali a'dha'i jasadi syakhsin wahidin idza ishtaka hadha asy-syakhsu 'udwan. Macam tu. Tada'alahu sa'iru a'dha'i jasadihi. Dan takdir ialah seperti umpama macam anggota bagi jasad seseorang. Tu dia takdirkan syakhsin tu. A'dha'i jasadi syakhsin wahidin. Sebab dia nak beritahu apa? Fa'il pada ishtaka tu adalah syakhs. So sebelum dia tu, ayat sebelum dia dah ataupun hadis, lafaz hadis sebelum dia tu kena takdirlah sikit. Kamathali a'dha'i jasadi syakhsin wahidin, seperti umpama anggota bagi jasad seseorang apabila mengadulah seseorang tersebut akan anggota dia. Mengadu sakitlah oleh seorang akan anggota dia tu, tada'alahu sa'iru a'dha'ihi, maka saling menyahut, saling menyerulah baginya oleh semua. Sa'iru tu fa'il kepada tada'a. Tada'a tu bukan mu'annas, tada'a tu muzakkar. Tafa'ala yatafa'alu. Dia kalau nak mu'annas jadi tatada'a. Kalau tada'a tu masih lagi muzakkar, fa'il madhi atau wazan tafa'ala. So sa'iru tu fa'il kepada tada'a. Saling menyeru, saling memanggil, saling menyahut. Mereka menyahut, panggil lah. Baginya, bagi orang tadi lah, syakhs tadi, sa'iru a'dha'i jasadihi, semua anggota jasadnya. Okey, tu segi teknikal lah, teknikal lughah, segi teknikal nahwunya. Nahwunya macam mana? Fa'il dia siapa? Wa yahtamilu an yakuna, wa yuhtamalu lah kita baca, dan wa yuhtamalu an yakuna dhamiru ishtaka a'idan ilal jasadi. Boleh jadi yahtamilu tu, yuhtamalu ataupun yahtamilu boleh jadi barangkali, boleh jadi dhamir ishtaka tu kembali kepada jasad tu pun boleh juga apabila mengadulah oleh jasad. Cuma dia buat syakhs tu sebab mengadu kan. Mengadu tu mestilah lebih kepada orang yang mengadu. Mana boleh jasad mengadu. Sebab tu dia kat atas tu takdir dengan orang. Kalau bawah ni kalau nak buat jasad pun boleh juga. Boleh juga. So dia berjadi macam metafora lah sikit. Jasad tu yang mengadu ataupun jasad yang mengadu sakit badan dia. Okey, habis cerita al-mabahithul arabiyyah. Kemudian kita cerita asy-syarhu wal bayan wa fihi ma yali.
Okey, poin yang pertama, mathalul mu'minina, kita baca mathalul mu'minina ma'a ba'dihim fir rahmati, perumpamaan beriman bersama sebahagian yang lain, fir rahmah, dalam kasih sayang, seperti pokok. Idza duriba baca majhul, idza duriba ghusnun minha ittarabat kulluha, apabila dipukul satu dahan daripadanya, ittarabat kulluha, maka bergoyanglah semuanya. Yang kedua, balaghatur rasul sallallahu alaihi wasallam, balaghatur rasul balaghatur rasul sallallahu alaihi wasallam fi ikhtiyari kalimatil hadithi wa tartibiha, balaghahnya ataupun sastranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memilih perkataan-perkataan al-hadis dan tertibnya, susunannya. Kemudian seterusnya, ma yasurrul mu'minu wa yuhzinuhu wa dalilu ala dhalik, apa-apa yang menggembirakan beriman dan menyedihkannya, dan dalil di atas perkara tersebut. At-tawfiq bainal hadith wa baina ma narahu fi waqi'i ba'dil muslimina min taqatu'in wa tadaburin. At-tawfiq, selaraskan, penyelarasan di antara hadis dan di antara apa yang kita lihat pada waqi' ataupun pada apa yang berlaku hari ini pada sebahagian orang Islam, min taqatu'in wa tadaburin, iaitu apa dia? Perpecahan. Taqatu' ni memutuskan tali silaturahim. Tadaburin, lebih kurang lah makna dia sama. Kemudian yang terakhir sekali, yang kelima, ma yurshidu ilail hadis, istifadah yang kita boleh ambil daripada hadis. Okey, kemudian muka surat 101. Poin yang pertama, yang pertama sekali, mathalul mu'minina ma'a ba'dihim fir rahmati kasyajarati idza duriba ghusnun minha ittarabat kulluha. Apa dia? Mathalul jasadil musyabbahi bihi, perumpamaan jasad yang ditashbihkan dengannya akan orang beriman. Al-mu'minuna tu kita kata naib fa'il lah, naib fa'il kepada musyabbah. Musyabbah tu isim maf'ul, tapi dia beramal dengan amal fa'il. Al-mu'minuna tu naib fa'il dia. Perumpamaan jasad yang ditashbihkan dengannya akan orang beriman, apa dia? Idza ishtaka ba'duhu, apabila mengadulah oleh sebahagian jasad tersebut, ishtaka kulluhu, maka mengadu sakitlah oleh semuanya. Ishtaka tu kita kata mengadu sakit, terjemah dia. Kasyajarati, seperti pokok. Idza duriba ghusnun min aghsaniha, apabila dipukul, apabila digoyangkan satu dahan daripada dahan-dahannya. Aghsaniha jamak dia. Ihtazzat ataupun ihtazzatil aghsanu kulluha, maka bergoyanglah dahan-dahan yang lain kesemuanya. Bitaharruki wal ittirabi, dengan bergerak dan bergoyang. Ittirab tu bergoyang lah. Okey, kemudian yang kedua, poin yang kedua, balaghatur rasul fi ikhtiyari kalimatil hadis wa tartibiha. Sebahagian min balaghatir rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtiyaru, khabar mubtada muakhar. Min balaghatir rasul tu jumlah tu, syibih jumlah tu akan jadi khabar muqaddam. So baca ikhtiyaru lafzi, ikhtiyaru mudhaf, lafzi mudhaf ilaih. So tak ada tanwin. Ikhtiyaru lafzi tarahumi. Sebahagian daripada sastra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah memilih lafaz tarahum. Thumma tawaddi, kemudian lafaz tawaddi, thumma ta'atufi, kemudian lafaz ta'atuf. Wa tartibuha 'ala an-nasaqil madhkuri, dan tertibnya di atas susunan yang disebutkan. Rasulullah susun macam tu. Kenapa? Okey. Ni nak cerita at-tarahum, at-tawadu, at-ta'atuf, makna dia sama ataupun tak sama, ataupun macam mana? Okey, tengok, fat-tarahumu ghaliban yakunu minal a'la lil adna. Tarahum ni biasanya ghalibnya daripada atas ke bawah. Makna orang atas ke bawah, maksudnya pemimpin kalau dia sayang pada rakyat, maka kita panggil tarahum. Ayah sayang pada anak, kita panggil tarahum. Atas ke bawah panggil tarahum. Okey. Wat tawaddu yakunu bainal mutaqaribina. Bainal mutaqaribina. Bolehlah kot dulu. Fil makanati ghaliban. Bainal mutaqaribin. Dan tawaddud, perkataan tawaddu biasanya digunakan di antara mutaqarib, orang yang dekat-dekat. Dari segi kedudukan, fil makanah ghaliban, biasanya. Maksudnya adik-beradik, sayang adik-beradik, maka kita panggil at-tawaddu. Sebab apa? Dia sama taraf. Yang sama taraf, kawan dengan kawan sayang, maka kita panggil at-tawaddu. Kita tak pakai at-tarahum. Pakai juga, tapi biasanya pakai tawaddu. Untuk menggambarkan kasih sayang antara yang sama level. Wa ta'atuf pula macam mana? Yakunu minal a'la lil adna wa bil aksi. Ta'atuf ni umum, lebih umum. Dia digunakan untuk minal a'la,
ilal adna, orang atas sayang bawah, kita panggil ta'atuf, kita guna ta'atuf. Orang bawah naik ke atas pun kita wabil aksi, dan begitu sebaliknya. Bil aksi maksudnya dan begitulah sebaliknya. Maksudnya kalau orang bawah anak sayang pada ayah, maka panggil ta'atuf juga. Rakyat sayang pemimpin, maka pun kita panggil ta'atuf juga. Fal awsafu thalathatu tarbutu baina tawaifil mu'minina jami'an fi halati syiddati war rakha'i. Maka awsaf ataupun sifat-sifat yang tiga sifat ni terkait di antara ada kaitan terkait tarbutu di antara semua peringkat tawaif. Kita kata semua peringkat orang beriman, jami'an semua tawaif peringkat orang beriman, fi halati syiddati war rakha, dalam keadaan susah dan senang. Syiddah susah, ar-rakha senang. Jadi sebab tu ta'atuf kita lebih terjemah kepada belas kasihan, kasihan, yang tarahum sayang. Okey, habis poin yang kedua. Poin yang ketiga, ma yasurrul mu'min wa yuhzinuhu wad dalilu ala dhalik, apa-apa yang menggembirakan orang beriman dan menyedihkannya, dan dalil ke atas perkara tersebut. Yufidul hadithu anna al-mu'mina yasurruhu ma yasurru akhahu al-mu'min, ma yasurru akhahu al-mu'minu mu'mina, ma yasurru akhahu al-mu'min wa yuhzinuhu ma yuhzinu. Hadis ini memberi faedah bahawasanya orang beriman akan mengembirakan akan dia, akan orang beriman, yasurruhu al-mu'min. Ma yasurru tu fa'il, ma yasurru fa'il kepada yasurru. Ma yasurru akhahul mu'min fa'il kepada ma tu boleh jadi fa'il. Ma tu jadi fa'il kepada yasurru. Hadis ini memberi faedah bahawasanya orang beriman mengembirakan akan dia, akan orang beriman tadi, oleh apa yang mengembirakan akan saudaranya yang beriman. Jadi apa yang saudara dia yang lain tu gembira, maka dia pun gembira juga. Wa yuhzinuhu ma yuhzinuhu, dan menyedihkannya apa yang menyedihkannya. Wa qad jaa fi riwayati muslimin, fi riwayati muslimin, jangan ada tanwin riwayati sebab dia mudhaf kepada muslim. Dan sesungguhnya telah datang dalam riwayat Muslim, al-muslimuna karajulin wahidin, orang Islam itu seperti satu orang lelaki. In ishtaka ainuhu, apabila mengadulah oleh matanya, ishtaka kulluhu, maka mengadu sakitlah oleh semuanya. Wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu, kalaulah kepala dia mengadu sakit, maka semuanya akan mengadu sakit juga. Fakama yuhissul insanu inda ta'allumi ba'di a'dha'i jasadihi, inda ta'allumi ba'di a'dha'i jasadihi, semua mudhaf ilaih, tak ada tanwin ta'allumi ba'di a'dha'i jasadihi. Sebagaimana satu orang insan tu merasai kesakitan sebahagian anggota jasadnya, bi annal alama yasri ila kulli jasadihi. Dia rasa apa? Dia rasa bahawasanya bi annal alama, bahawasanya kesakitan itu berjalan, yasri, berjalan ke semua jasad dia. Sebahagian anggota je sakit, inda ta'allumi ba'di a'dha'i jasadihi, sebahagian anggota sakit, tapi kesakitan tadi berjalan ke seluruh anggotanya. Fakadzalikal mu'minuna, begitu juga orang beriman, yang bagi an yuhzina jami'ahum, sayugia sepatutnya, yang bagi sepatutnya bahawasanya menyedihkan akan kesemua mereka. Okey, mana seorang beriman sakit, semua orang beriman akan rasa sakit. Idza asaba ahadahum musibatun, ahada maf'ul kepada asaba, musibatun fa'il dia. Ahadu bukan ahadahum musibatun, apabila menimpa akan salah seorang mereka oleh musibah. Apabila musibah menimpa salah seorang mereka, maka yuhzina jami'uhu an yahzuna jami'uhum. Ni boleh baca apa? An yahzuna ke an yuhzina. Tengoklah bagi dia mana yang sesuai. Maksudnya seorang sakit, semua akan rasa sakit. Wa yahtammu bi izalatiha, dan mereka akan mengambil berat untuk menghilangkannya. Bi izalatiha, apa musibah tadi, menghilangkannya musibah, anhu daripadanya, daripada seorang tadilah. Hu tu hu ahadihim. Yahtammu tu al-mu'minuna. Waw jamak tu kembali kepada al-mu'minuna. Li'anna al-mu'minina, kerana bahasa orang beriman tu kal jasadil wahidi, seperti satu jasad. Okey, habis 101 poin yang ketiga. Poin yang keempat, at-tawfiq bainal hadithi
Wa bainama narahu min waqi'i ba'dil muslimin. Waqi'i ba'dil muslimin. Pun tak ada tanwin. Fi waqi'i mudaf, ba'di pun mudaf juga. Ba'dil muslimina min taqatu'in wa tadaburin. Poin yang keempat ni lebih kita kata iskal lah. Iskal. Hadis sebut taral mu'minina fi tarahumi wa, kamu akan lihat orang beriman dari segi kasih sayang mereka ni macam satu jasad. Kamu melihat. Jadi hadis ni seolah nak beritahu orang beriman dia akan saling kasih sayang antara satu sama lain. Sedangkan apa yang berlaku, waqi' yang berlaku. Waqi' ni maksudnya apa yang berlaku lah. Waqi' terjemah bukan yang jatuh. Terjemah dia apa yang berlaku hari ni. Waqi' yang berlaku hari ni ialah sebaliknya. Bukan semua pun orang beriman macam tu. Sebahagian mungkin macam tu, tapi sebahagian lain tak pun. Tapi hadis ni seolah-olah bercanggah dengan waqi'. Ta'arud dengan waqi'. Sebelum ni kita cerita hadis bercanggah dengan usul dalam akidah. Mungkin boleh jadi hadis bercanggah dengan Quran. Yang ni hadis ni bercanggah dengan usul dengan waqi', dengan apa yang berlaku di sekitar kita. Maka apa kita nak jawab dengan hadis ni? So apa yang kita nak jawab? Iskal lah ni, iskal. Sebagaimana sebelum ni kita cerita setiap hadis ada iskal yang ditimbulkan, permasalahan yang ditimbulkan. So apa yang kita nak jawab? Takkan kita kata hadis ni salah. So jawab dia macam mana? At-taufiq. Taufiq ni macam mana nak selaraskan, macam mana nak satukan, nak selaraskan di antara hadis dan di antara apa yang kita lihat dalam waqi' kita hari ni. Yang mana waqi' kita apa? Taqatu' wa tadabur. Ada putus silaturahim, saling menjauhkan, jauhi antara satu sama lain, tak bertegur siapa dan sebagainya. Macam mana kita nak buat? Ada beberapa cara lah. Ada sebahagian dalam syurah lain beritahu lafaz dalam hadis taral mu'minina. Taral mu'minina, al-mu'minina, alif lam kat situ, alif lam lil jinsi, jenis orang beriman sepatutnya. Jenis orang beriman sepatutnya dia kasih sayang antara satu sama lain. Maksudnya benda tu sepatutnya. Jadi jenis orang beriman. Jadi apa yang dia tak bercanggah dengan apa yang berlaku ini, walaupun yang berlaku ini sebaliknya, tapi yang nak cerita jenis orang beriman. Sebab dia beritahu alif tu alif lam pada al-mu'minina, alif lam al-jinsi. Tu dalam syarah lain lah. Tapi kat sini macam mana cara dia? Okay, qad yadhunnu ba'dun nasi anna zahiral hadithi yata'aradu ma'a ma narahu fil waqi'i min taqatu'in wa tadaburin bainal muslimin. Kadang-kadang bersangkalah, menyangkalah sebahagian manusia bahawasanya zahir hadis ini bercanggah, bertentangan dengan apa yang kita lihat. Apa yang kita lihatnya fil waqi' pada hari ni. Waqi' pada hari ni min taqatu'in, apa dia? Taqatu' ada kerana berlakunya pemutusan silaturahim, putus silaturahim, tadabur, saling berjauhan antara satu sama lain, membelakangi antara satu sama lain, bainal muslimina, di antara orang Islam. Walakinna muradal hadithi bayanul halati allati yajibu an yakuna 'alaiha almu'minuna. Akan tetapi yang kita jawab macam mana? Muradul hadis ni, maksud hadis ni ataupun muradal hadis, boleh baca walakinna, wallahu alam nak baca apa ya, walakin atau walakinna. Kalau walakinna muradal hadithi, dia akan jadi isim lakinna. Tapi kalau kita baca lakin tu jadi huruf athaf saja. Kita baca walakin muradul hadithi, muradulah, tak jadilah murada. Tak apalah, Akan tetapi muradul hadis, maksud hadis ini nak menerangkan bayanul halati, menerangkan keadaan yang wajib, yang mesti berpegang kepadanya oleh orang beriman. Yakuna 'alaiha, maksudnya berpegang ke atasnya oleh orang beriman. Sepatutnya hadis ni bukan nak beritahu apa yang berlaku hari ni, keadaan orang beriman hari ni. Sebenarnya nak beritahu sepatutnya orang beriman macam ni sifatnya. Liyastahiqu wasfal iman, supaya mereka berhak mendapat sifat iman. Lianna min alamatil iman an yash'ura al-mu'minu bil alami alladhi yuhissu bihi ikhwanuhu al-mu'minun. Kerana bahawasanya sebahagian daripada tanda-tanda keimanan, bahawasanya merasakan orang beriman merasakan dengan kesakitan yang alladhi, yang merasakan dengannya dengan kesakitan sebut bihi bil alami ikhwanu, oleh saudaranya yang beriman. Ikhwanuhu fa'il kepada yuhissu, merasakan dengannya oleh
saudaranya beriman. Sebagaimana satu orang beriman tu sakit, rasa sakit, maka begitu kita kena rasa sakit. Fa idza faqada, biasa saya baca faquda faquda yafqudu, hilang apabila sini buat faqada, boleh juga kot. Maka apabila hilanglah perasaan ini, hadhihi syu'uru faquda alamatum min alamatil iman, maka sesungguhnya telah hilanglah. Faquda bukan faqad tu, faquda tu buat fi'il madhi, maka hilanglah tanda daripada satu tanda. Alamatun maksud hilanglah satu tanda daripada tanda-tanda keimanan. Okey, itu kita jawab habis. Qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian ini cerita lain. Qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sahara. Baca as-sahara, bukan as-sihra ke as-sahara ke as-sahara. Sin bagi atas, ha tu pun bagi atas. Nah, Rasulullah mendahulukan as-sahar daripada al-humma. Dalam hadis tu as-sahar dulu, kemudian al-humma. Kenapa? Lianna al-humma mutarattibatun 'ala al-araqi. Kerana demam tu menyusuli, datang selepas. Mutarattibatun maksud selepas, datang selepas ataupun menuruti di atas araq, tak boleh tidur ataupun berjaga malam. Al-araq ni tak berjaga malam. Fahiya natijatul litta'bi, maka dia adalah natijah, hasil daripada keletihan. Wa maradil jasadi, dan jasad yang sakit, jasad yang sakit, yang allati i'talla, yang jadi sakit, kesakitan jasad yang menjadi sakit dengan sebab apa? Allati i'talla bil araqi, araq, baca al araqi, dengan berjaga malam, wa adamin naumi, dan tak boleh tidur. Jadi sebab itulah didahulukan as-sahar daripada al-humma. Bila as-sahar maksud tak boleh jaga, tak boleh tidur, maka dia sebab apa as-sahar tu? Sebab badan letih, sakit, maka disebabkan itu seorang tu tak boleh tidur. Ni cerita qaddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni cerita kenapa Rasulullah sebut as-sahar dulu baru al-humma. Okey. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang kita bincangkan ni, kalau mudah-mudah orang cerita hari ni, kalaulah orang Palestin sana kena tembak, kena bedil, orang Syria kena tembak, kena bedil dengan orang bukan Islam, maka kita yang bukan Islam yang duduk, kita bukan Islam, kita yang duduk jauh daripada negara mereka yang aman damai ni, sepatutnya rasa juga kesusahan mereka, kesakitan mereka. Tu biasalah, yang tu yang biasa diberi contoh pada kita. Jadi kena rasalah susah macam mana mereka susah, bantulah mereka dengan apa cara sekalipun, paling tidak dengan doa, ataupun kita bagi sumbangan untuk mereka. Mereka pakaian tak ada, rumah tak ada, kita bagi sumbangan untuk mereka. Jadi sebagaimana mereka orang beriman yang jauh daripada kita rasa sakit dengan sebab kena bom, kena dera, kena seksa dan sebagainya, hilang tempat tinggal, hilang makanan, anak meninggal, mak ayah pun meninggal, jadi kita bantulah mereka dengan bagi sumbangan. Kita kena rasa sakit juga, sebab kita semua beriman ni seperti satu jasad. Dan bukan itu sahaja, dan lebih kepada itu, sepatutnya kita kena rasa macam satu jasad juga. Bila kita tengok orang yang bukan orang Islam tapi dia tidak beramal dengan Islam pun, kena ada dalam hati kita rasa sedih juga. Sebab kita satu jasad. Tengok orang lain tak tutup aurat, buka dedahkan aurat, orang perempuan dedahkan aurat. So kita yang beriman ni patutnya rasa sedih, rasa sakit juga. Ya Allah, kenapalah dia tak tutup aurat dengan sempurna? Sepatutnya perasaan tu ada juga. Orang tak semayang, tengok, kenapa orang tu tak semayang? Kita kena rasa sakit juga. Kita rasa macam kita juga yang tak buat perintah Allah SWT tersebut. So kita kena melampaui, melebihi daripada situlah. Maksudnya bukan sekadar bila orang yang beriman tu kena bom dan sebagainya baru kita rasa sakit juga. Bahkan lebih daripada tu, kalau orang beriman yang mana tidak beramal dengan amalan agama, amalan Islam pun, kita kena rasa kesian. Dan bukan itu saja, kena rasa macam menjadi tanggungjawab kita untuk sampaikan ataupun untuk pastikan mereka juga beramal dengan Islam yang sempurna. Dengan hikmah, mudah-mudahan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya ma yurshidu ilail hadis hasun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'lim ummatihi. Ini ma yurshidu ilail hadis yang sentiasa ada lah. Galakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bukan galakan, tamaknya Nabi SAW untuk mengajar umatnya, ta'zimu huququl muslimin ba'dahum ala ba'din, membesarkan hak orang Islam, ba'dahum ala ba'din, sebagai mereka atas sebagai lain. Al-hathu ala tarahum bainal mu'minina fayarhamu ba'dhum ba'dan bi ikhwatil islami wa nasabihi. Galakan supaya
berkasih sayang di antara beriman. Lalu mengasihilah sebahagian mereka akan sebahagian lain dengan ikhwah Islamiyah, dengan ukhuwah Islam dan nasab Islam. At-targhibu jalaba yajlibu ke yajlabu, bima yajlabu al-mawaddah. Tengoklah dia, jalaba yajlibu, jalaba yajlabu. Targhib ataupun galakan supaya menarik mawaddah dan ulfah, kasih sayang, dan dengan perkara targhib dengan sesuatu yang boleh menarik mawaddah dan ulfah. Bagi galakan apa yang boleh menarik mawaddah dan ulfah, buat makan-makan kenduri dan sebagainya, selalu berjumpa, saling bagi hadiah dan sebagainya. Itu antara yang boleh merapatkan hubungan silaturahim kita. Wa yuqawwis silata baina afradil mujtama'i, dan menguatkan hubungan di antara afrad al-mujtama', individu-individu bermasyarakat. Al-hathu 'ala at-ta'atufi wat-takalufi wal bainal muslimina. Bagi galakan supaya kita ta'atuf, belas kasihan, takaful bainal saling melengkapi di antara beriman, antara orang Islam, li'annahum ummatun wahidah, kerana maksudnya mereka adalah umat yang satu, kal jasadil wahidi, seperti satu jasad. Jawazut tashbih wa darbil amthal li taqribil ma'ani ila al-afhami. Harus kita tashbih, buat tashbih, perumpamaan, dan darbil amthal, buat perumpamaan supaya mudah faham. Taqribil ma'ani ila al-afhami, supaya mudah faham. Dalam syarah lain, Fathul Bari dan lain-lain, ada sebut berkenaan dengan beza antara tarahum. Atas tadi kita tengok balik tarahum, antara perkataan tarahum, ta'atuf, tarahum, tawaddu, ta'atuf. Tiga perkataan ni. So perkataan bezanya apa dia? Yang sini ada kan. Tarahum minar rahmati, dia lebih kepada ukhwatil islami, la bisababi syai'in akhar. Tarahum lebih merujuk kepada orang tu berkasih sayang antara satu sama lain dengan ukhuwah Islamiyah, bukan dengan sebab lain, bukan sebab kaya, bukan sebab pangkat, bukan sebab kuasa yang ada pada dia, sebab tu kita baik dengan dia, kita sayang dia, tak, tapi kerana dia tu Islam. Satu, berbeza dengan tawad ni lebih kepada hubungan tawasulihim al-jali bil mahabbah, tawasul ataupun hubungan silaturahim yang kita buat, yang kita bina di antara dia tu kerana kecintaan. Dengan cara mana? Dengan cara macam mana? Tazawur, dengan tahadi, dengan kita ziarah atau membagi hadiah. Dan ta'atuf pula dia lain sikit, yuradu bi i'anatu ba'dihim ba'dha, kita tolong, kita bantu mereka, kita tolong mereka ataupun bantu mereka. Kalau susah kita tolong, maka kita panggil ta'atuf. Tu sebagaimana yang disebut dalam Fathul Bari, yang menerangkan tentang beza antara tiga perkataan tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat yang yang terakhir, iaitu al-as'ilah. Muka surat 103. Bayin ma'anil kalimatil atiyah, tarahum, tawad, ta'atif, as-sahar. Tadi kita dah beritahu mana tashbih fi qawli kamathalil jasadi, tashbih tamthili. Isyrahil hadith bi uslubika, udhkur ma yurhidu ilayhi al-hadith, kaifa tuwaddihul ilaqata baina al-hadithi wa baina ma tarahu fi waqi'i ba'dil muslimina min taqatu'i tadaburin. Ni kita boleh jawab lah. Maksudnya sepatutnya orang beriman kena macam tu. Yang baghil mu'min an yakuna kama fil hadith. Okey, wa bima tuwajjahu wa bima tuwajjihu kullu muslimin wa muslimatin lil ittiba'i li hadyi nabiyhim. Tengoklah apa jawapan dia ni. Wa limadha qaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahara 'ala al-humma. Kenapa Rasulullah dahulukan as-sahar daripada perkataan al-humma, demam. Okey, kharitatut tafkir, bawah ni boleh tengok min alamatil iman at-ta'rif bi rawi al-hadith. Siapa perawi hadis? Nu'man bin Bashir ini. Kemudian ma'anil mufradat. Okey, sekadar itu saja, mudah-mudahan mendapat manfaat. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.